Kali ini saudara, kita sungguh tidak menyangka apatah lagi pilihan raya ini tuan-tuan selepas kita menang besar di Johor. Kita menang besar di kala itu Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak boleh angkat muka kerana kekalahan teruk Pakatan Harapan di Johor. Tan Sri Muhyiddin langsung tak boleh angkat muka kerana Perikatan Nasional hanya menang 3 kerusi di Johor. Parti-parti lain pun tuan-tuan semuanya jatuh moralnya. Tapi malangnya tuan-tuan, kita banyak pun tak guna. Bila kita minta supaya pilihan raya diadakan segera, namun ada usaha-usaha untuk memastikan pilihan raya itu dilengah-lengahkan sehingga akhirnya tuan-tuan ianya memberi kekuatan kepada musuh untuk melipat gandakan fitnah tomahan terhadap kita, dan akhirnya kita kecundang dengan amat dahsyat sekali. Saya yakin tuan-tuan pun tahu kalau kita buat pilihan raya sebaik saja kita menang di Johor ini, kita bakal menang besar. Betul tak betul tuan-tuan? Tetapi nak buat macam mana saudara? Sabotaj parti dalaman ini terlalu teruk. Terlalu teruk tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, parti tidak ada pilihan. Untuk parti ini terus kekal saudara, kita perlu memastikan disiplin parti dapat ditegakkan. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, selama hari ini bila kita nak melantik pemimpin kita, baik di peringkat Presiden Timbalan, Naib ataupun Ahli Majlis Kerja Tertinggi, Ketua Bahagian, biasanya tuan-tuan kita akan letakkan beberapa ciri keutamaan. Kalau sebelum 2018 kita akan tengok orang ni ada jawatan menteri ke tak ada. Kita akan tengok orang ni dari segi kemampuan keuangan dia dan macam-macam kriteria dipilih pemimpin-pemimpin ni. Tetapi rupa-rupanya saudara, hakikat dia kita menang 61 tahun kita memerintah tuan-tuan. Sebenarnya pemimpin UMNO ni belum lagi teruji. Ujian yang pertama datang sebaik saja kita kalah pilihan raya 2018. Pilihan raya 2018 ini tuan-tuan telah memperlihatkan kepada kita, orang yang dulu kita rasa begitu setia dengan parti kita, lepas pilihan raya umum ke-18 2018 baru kita tahu bahawa ahli parlimen yang kita angkat menjadi ahli parlimen Barisan Nasional mewakili UMNO pun ada yang tak setia dengan kita. 16 orang lari meninggalkan kita. Ada yang diangkat menjadi pemangku timbalan ketua ataupun timbalan presiden. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, presiden kita saudara, bila kalah pilihan raya, beliau diugut tuan-tuan. Ini ramai orang mungkin tak tahu. 9 Mei bila kita kalah pilihan raya, Ketua Pergerakan Pemuda ketika itu Khairi Jamaluddin dan juga Ketua Puteri, bukan ajar ni, Ketua Puteri ketika itu, Mas Ermiati, memberikan ultimatum kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Sekiranya beliau tidak meletakkan jawatan jam 11 pagi 10 hari bulan Mei 2018 jam 2 petang, mereka berdua tuan-tuan nak membuat press conference ataupun sidang media di hadapan rumah Datuk Seri Najib di Langgak Duta, menuntut supaya Datuk Seri Najib meletakkan jawatan. Ramai tak tahu bahawa pada ketika itu saudara, Datuk Seri Najib sedang berunding untuk cuba membentuk kerajaan campuran seperti mana yang dilakukan pada ketika UMNO bekerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin pada 2020. Begitu juga hari ini bila mana kita membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Sebenarnya
Pada ketika itu BN ada 79 kursi. Datuk Seri Najib, tuan-tuan, sedang cuba untuk meyakinkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu untuk bersama dengan kita. Tetapi tuan-tuan, belum sempat kita cuba membentuk kerajaan campuran yang pada ketika itu kita masih lagi Barisan Nasional boleh menjadi Perdana Menteri, kerana kita masih lagi parti yang memenangi kursi paling banyak, 79 kursi. Tapi malangnya tuan-tuan, usaha ini telah termati di situ bila mana ada di kalangan kita tidak sabar, telah menunding jari kepada Presiden UMNO, mengatakan Presiden UMNO, saudara, harus mengambil tanggungjawab penuh. Tuan-tuan, bila kita masuk pilihan raya, saudara, kita masuk pilihan raya dalam satu pasukan. Betul tak betul? Puteri, dia kena mempengaruhi orang muda puteri, orang perempuan. Wanita, dia kena buat kerja untuk dapatkan, yakinkan golongan wanita bersama dengan kita. Pemuda, dia kena yakinkan golongan orang muda untuk bersama dengan kita. Begitu juga peranan Presiden Timbalan dan Naib Presiden. Kita masuk dalam pilihan raya sebagai satu pasukan. Menang, kita meraih kemenangan bersama. Tetapi kenapa bila kalah, tuan-tuan, semua menunding jari kepada Presiden? Tak apalah, tuan-tuan. Pada ketika itu, Datuk Seri Najib ni gentleman, dia mengambil tanggungjawab. Sebab apa dia mengambil tanggungjawab? Sebab dia rasa dia sebagai nahoda kapal. Apa juga keputusan yang dibuat oleh kerajaan, tuan-tuan, suka tak suka, ianya memberi kesan kepada pilihan raya umum. Dan beliau ketika itu ialah Perdana Menteri. Tuan-tuan, beliau juga adalah poster boy. Tetapi dalam pilihan raya yang lepas, kita lihat perkara yang sama berlaku. Sedangkan Presiden, tuan-tuan, bukan dalam kerajaan, Presiden bukan poster boy, dan Presiden tak boleh buat apa keputusan, termasuklah mempengaruhi Perdana Menteri untuk membubarkan awak. Tak ada. Kalau misalnya Perdana Menteri memutuskan untuk pilih masa yang paling cantik selepas pilihan raya umum, pilihan raya negeri Johor, kita menang besar. Lepas dia pilihan raya, seminggu lepas tu boleh pula luluskan KWSP yang sebelum tu tak boleh tu. Tuan-tuan, saya yakin dengan mood yang bagus ketika itu, tuan-tuan, ditambah pula dengan duit KWSP dibenarkan keluar, ada satu macam stimulus package 40 bilion, rakyat mempunyai kuasa membeli lebih apabila mereka ada kekuatan keuangan, boleh belanja lebih. Saya yakin kita boleh menang besar, tuan-tuan, pada ketika itu. Tapi Presiden tak boleh buat apa, kerana ada bisikan-bisikan daripada orang yang rapat dengan Perdana Menteri ketika itu, tuan-tuan, meminta supaya pilihan raya dianjakkan kepada tahun ini, tahun 2023. Tuan-tuan, kalau nak ikutkan, mereka nak buat pilihan raya pada bulan Mei tahun ini, tuan-tuan, bukan tahun lepas. Tapi nasib baik, saudara, tekanan demi tekanan diberikan, maka akhirnya bulan 10, selepas kempen manager kita dah dipenjarakan, saudara, Datuk Seri Najib dah disumbatkan dalam penjara, maka akhirnya Parlimen pun dibubarkan. Tetapi ianya sudah terlalu lambat. Bukan hanya kempen manager kita sudah duduk di belakang gerigi besi, malah Rafizi Ramli yang kita tahu dia mempunyai macam-macam strategi, dan dia boleh meyakinkan orang muda khususnya dengan apa yang dia kata ke atas kita pada tahun 2018, akhirnya ditabalkan menjadi timbalan Presiden PKR, dan sekali lagi mengulangi apa juga pertuduhan ke atas kita, sehingga kan kita akhirnya tinggal. Saudara, macam-macam kita lalui. Itu sebabnya, tuan-tuan, kita lihat bukan hanya 16 orang akhirnya telah melompat bersama dengan Bersatu. Kita lihat juga ada usaha
untuk bawa orang-orang kita di Sabah. Saya orang yang telah membuat laporan disiplin ke atas Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Kerana kita ada saksi-saksi tuan-tuan. Termasuklah Datuk Yaakob Han yang hari ini sudah menjadi ahli majlis kerja tertinggi UMNO. Bila mana Datuk Seri Hishamuddin, kalau dia tak nak bertanding mempertahankan jawatan timbalan presiden ataupun pemangku presiden, timbalan presiden yang beliau sandang, kita boleh terima, tak ada masalah. Tetapi kenapa membantu musuh kita Tun Dr. Mahathir untuk bawa kita punya 16 MP bersama dengan Bersatu? Kemudian di Sabah tuan-tuan, kita lihat bagaimana kawan-kawan kita terkontang-kanting. Bila mana ketua-ketua UMNO bahagian, ketua wanita UMNO bahagian, ramai tuan-tuan, secara one shot, satu kali melompat pergi ke Bersatu. Saudara, ini menyebabkan UMNO Sabah hampir lumpuh. Dan pada ketika itulah Datuk Bong Mokhtar tuan-tuan terkial-kial cuba menggerakkan, menghidupkan balik UMNO Negeri Sabah. Bukan satu perkara yang mudah. Kita fikir siri-siri beliau membantu Tun Dr. Mahathir berakhir di situ. Tuan-tuan, selepas pilihan raya yang baru lepas ini, walaupun Datuk Seri Zahid telah melantik beliau menjadi Bendahari Barisan Nasional, kerana mahu beliau ada tempat, walaupun maklumat yang kita terima, sebenarnya bila dia suruh kawan-kawan dia, pegawai-pegawai dia, contohnya Zulkifli Alwi, bekas Dusa Pemuda, Kamsatun Sulaiman, kawan-kawan geng-geng saya ni semua, memang dia dah suruh dah berhijrah pergi ke Bersatu. Beliau memang nak pergi, memang beliau pun akan bersama. Itu sebab Ustaz Syahabuddin, YB Tasik Gelugu cukup marah bila mana beliau dah lompat, tiba-tiba Datuk Hisham tak melompat ke Bersatu bersama dengan dia. Kita ingat semuanya dah selesai bila mana kita menang di Cameron Highland. Beliau tarik handbrake, tak jadi untuk bersama dengan Bersatu. Kita pun tak kacau dia, malah Datuk Zahid angkat dia lagi menjadi Bendahari Barisan Nasional. Tetapi lepas kita menang pilihan raya tuan-tuan, beliau mempengaruhi 10 orang ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, termasuklah Presiden MCA, Presiden MIC, untuk menyertai dengan memberikan SD, 10 SD diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu yang Haji Hadi tuan-tuan dah cukup jumlah. Memang betul, kalau dicampurkan dengan SD 10 itu memang cukup jumlah, memang cukup jumlah. Tetapi yang mereka ini tuan-tuan tak sedar bahawa Akta Anti Lompat Parti sudah pun diluluskan di Parlimen. Bila ada Akta Anti Lompat Parti, scheme of thing yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu dah tak boleh pakai. Kenapa dia orang boleh beli 16 orang ni tuan-tuan? Ada yang diugut, contohnya macam Datuk Seri Mustafa Muhammad. Tuan-tuan, Datuk Seri Mustafa Muhammad orang yang sangat baik, tapi kenapa dia lompat? Dia bertanding MT UMNO dapat nombor 1 tuan-tuan. Kenapa dia lompat tuan-tuan? 3 hari dia turun naik pergi ke bahagian AMLA, dan akhirnya Daim beritahu dengan dia apa tuan-tuan? Kalau kamu tak lompat jadi ahli Parlimen bebas dan kemudian menyertai Bersatu, bukan kamu yang akan didakwa saja, isteri dengan anak dia pun akan didakwa. Kerana 34 juta tuan-tuan kita bagi duit untuk negeri Kelantan, Perhubungan Negeri Kelantan, untuk pengundi luar daripada Kelantan ni balik, duit ni patutnya dibayar, tapi akhirnya sebahagian daripada duit ini tuan-tuan masuk ke dalam akaun isteri dan anak dia. Saya yakin kalau diugut Datuk Seri Mustafa Muhammad seorang, mungkin iman dia tak tergugat tuan-tuan. Tetapi bila isteri dengan anak dia diugut sama, maka akhirnya dia pun terpaksa meninggalkan parti kita. Sama juga dengan Mas Emiati. Dia juga tuan-tuan
sama juga. Nama dia ada bersama dengan Datuk Ahmad Maslan, Tan Sri Syaril, antara orang yang dikatakan menerima sumbangan daripada Perdana Menteri. Tuan-tuan, kita dapat duit daripada Perdana Menteri ni, semua orang tu bayar semua dapat duit daripada Perdana Menteri. Betul tak betul? Takkan kita nak tanya Perdana Menteri daripada mana dapat duit ini? Dan saya nak beritahu dengan saudara, punca hari ini duit itu menjadi sesuatu yang dipertikaikan. Kenapa? Sebab bila Datuk Seri Najib, tuan-tuan, mendapat surat daripada Kerajaan Arab Saudi, pertama daripada Kementerian Kewangan, kedua daripada kerabat Diraja Saudi, surat ini diberikan kepada Tan Sri Zeti untuk memeriksa sama ada surat ini otentik ke tak otentik, dana yang nak masuk ini dananya daripada sumber halal ke sumber haram, ada aktiviti keganasan ke tak ada aktiviti jenayah ke tak ada. Bila dah dicek oleh Governor Bank Negara, Governor Bank Negara memberikan kebenaran untuk duit ini dibawa masuk. Bila dia bagi kebenaran untuk duit ini dibawa masuk, ada 3 surat dia tanda tangan. Sepatutnya dengan surat ini tak ada orang boleh didakwa di bawah AMLA. Bukan hanya Datuk Najib tak boleh didakwa, orang-orang yang terima duit pun tak boleh didakwa. Sebab Governor Bank Negara telah meluluskan kemasukan duit ini. Bukan setakat dia luluskan duit ini masuk, tuan-tuan, saudara, dia memberitahu dengan Datuk Seri Najib, duit ini jangan masuk dalam akaun UMNO, masuk dalam akaun atas nama Datuk Seri Najib, supaya tidak ada sebarang masalah. Sebab Datuk Najib ialah Perdana Menteri. Dan dia mencadangkan supaya duit 681 juta US dollar ini dipecah-pecahkan, diracik-racikkan. Rupa-rupanya dia ada perancangan, tuan-tuan, perancangan atuk ni. Setiap pecahan duit tu masuk, satu pertuduhan. Setiap kali Datuk Seri Najib bagi pada pemimpin-pemimpin UMNO, untuk orang asli, untuk buat anak yatim, buat masjid dan sebagainya, satu pertuduhan. Itu yang berpuluh pertuduhan, tuan-tuan. Last kali pulang duit pun kena juga. Setiap satu tu satu pertuduhan. Tuan-tuan, macam mana Zeti Akhtar Aziz boleh membenarkan duit ini bawa masuk? Rupa-rupanya, tuan-tuan, didedahkan oleh SPRM. Bukan saya dedahkan, SPRM mendedahkan. Di dalam akaun keluarga Zeti, suami dia Taufik Aiman dan juga anak dia Aziz Taufik, ada sebuah syarikat di Singapura. Jolo telah masukkan 715 juta ringgit, tuan-tuan, ke dalam akaun dia. Jadi kalau dia dapat bayaran 715 juta ringgit, tuan-tuan, Datuk Najib suruh dia cek, ini duit ni daripada sumber yang halal ke tak halal, ada unsur jenayah ke tak unsur jenayah. Takkan dia nak beritahu duit ini sebenarnya ialah duit yang 1MDB masuk melabur joint venture dengan Petro Saudi untuk usaha cari gali minyak di Turkmenistan dan Argentina. Takkan dia nak beritahu. Tetapi selaku Perdana Menteri, tuan-tuan, takkan dia sendiri nak pergi cek dengan bank-bank ini. Dia suruhlah Governor Bank Negara cek. Bila Governor Bank Negara dah bagi 3 surat, bukan 1, 3 surat, maka dia pun terima. Ini, saudara, apa yang berlaku. Tapi malangnya hari ini, orang yang tak tahu menahu duit masuk ke dalam akaun SRC International kononnya, dan hari ini dah ada bukti baru bahawa duit itu bukan duit SRC International pun. Duit itu ialah duit daripada pinjaman yang dibuat oleh Putra Perdana Construction kepada Maybank, yang Hakim Nazlan ni tahu 140 juta dipinjam daripada Maybank. Duit itu masuk dalam akaun Putra Perdana Construction, kemudian dipindahkan kepada Putra Perdana Development, kemudian masuk dalam akaun Datuk Najib 42 juta, daripada akaun Datuk Najib dipindahkan pula pergi ke SRC. Dah terbalik dah tuduhan. Kata duit SRC yang dipinjam daripada Kuok, tapi sebenarnya duit yang dipinjam daripada Maybank. Tak ada kena-mengena. Patut dah dibuang dah kes ini, tuan-tuan. Tapi hari ni orang yang dah bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, dia tak pernah mengarahkan dan tak tahu menahu tentang duit yang masuk dalam akaun ini, tuan-tuan. Sebab akaun ni ialah akaun amanah.
akaun amanah yang dijaga oleh seorang yang bernama Nik Faisal. Nik Faisal masuk duit dalam akaun tersebut, Dato' Najib pun tak tahu. Dan bila berlakunya saudara pembicaraan di mahkamah, Joanna Yu, iaitu pegawai MBank, sendiri mengesahkan, tuan-tuan, dia telah gagal menjaga akaun ini kerana instruction berhubung dengan akaun ini bukan dia dapat daripada Datuk Seri Najib, tetapi daripada Jolo, seorang yang tak ada kaitan langsung dengan Datuk Seri Najib. Dan Datuk Seri Najib tak pernah memberikan surat mengatakan Jolo ini mewakili dia untuk menguruskan akaun ini, tuan-tuan. Hari ini orang yang tak berdosa berada di dalam penjara, dan orang yang menerima 715 juta yang menyebabkan hari ini kita ni semua berada dalam keadaan masalah. Kita kalah 2 pilihan raya ni saudara, salah satu sebab kerana apa yang dirancang oleh Tun Dr. Mahathir, melibatkan Tan Sri Zeti, melibatkan bekas Menteri Kewangan iaitu Nur Mohamed Yaakob. Nur Mohamed Yaakob ni ialah orang yang telah Datuk Seri Najib pertanggungjawabkan, tolong cek, buat due diligence, sama ada SRC International ini patut diberikan pinjaman sebanyak 4 bilion menggunakan duit kuap ataupun tidak. Macam mana dia tak buat paper kabinet supaya menyokong pinjaman diberikan? SPRM mengesahkan 85 juta, tuan-tuan, dia terima. Habis tuan-tuan. Orang yang tak bersalah hari ini berada di penjara Kajang. Tetapi orang yang hari ini menikmati puluhan juta, ratusan juta, termasuklah Jolo yang menerima 1.2 bilion US dollar, tuan-tuan, hari ini masih lagi boleh pergi Macau berjudi, tuan-tuan, boleh pergi Disneyland saudara di Hong Kong sana. Kita harap supaya ada satu keadilan untuk bekas presiden kita. Tetapi selagi ada ketua ataupun peguam negara lantikan Tan Sri Muhyiddin ni, tuan-tuan, saya rasa sampai bulan 3 ni memang payah. Sebenarnya penglibatan Hakim Nazlan ini sudah disahkan oleh SPRM. Beliau melanggar Seksyen 220 Kanun Acara Jenayah kerana beliau telah menghukum tidak mengikut undang-undang, tidak berlandaskan undang-undang, kerana beliau gagal juga untuk mengumum atau mengisytiharkan dia punya personal interest, kerana dia adalah merupakan pegawai Maybank yang in charge bahagian undang-undang dan corporate affairs. Dia juga company secretary Maybank dan dia terlibat dalam penubuhan SRC International. Tuan-tuan, kita juga lihat, tuan-tuan, sepanjang tempoh selepas kita tewas ini, serangan demi serangan bertubi-tubi ditujukan ke atas parti kita. Kenapa, tuan-tuan? Walaupun kita lihat kita sudah membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan, itu pun ada orang tanya, kenapa kita pilih Pakatan Harapan? Kenapa kita tak pilih Perikatan Nasional? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan senang. Ada 2 sebab. Sebab pertama ialah faktor survival UMNO. Bila kita nak kerjasama dengan parti politik, tuan-tuan, pertama sekali kita kena fikir macam mana nak pastikan parti UMNO ini boleh hidup untuk jangka masa panjang. Kita ada 2 pilihan. Bersama dengan PAS dan PPBM, atau bersama dengan PKR dan DAP dengan Amanah. Apa jadi kalau kita bersama dengan PH? Apa jadi kalau kita bersama dengan PM? PAS, target group dia siapa, tuan-tuan? Dia cari orang Melayu, dia cari orang yang beragama Islam, betul? PPBM, target group dia siapa? Dia cari orang Melayu, dia cari orang yang beragama Islam. Macam kita UMNO. Sekarang ni, tuan-tuan, kita boleh cakap macam-macam alasan. Tuan-tuan orang Pagoh, tuan-tuan lagi tahu, dekat Pagoh ni satu rumah sampai RM1,000 dia bayar, Muhyiddin bayar. Betul tak betul?
Tapi berapa orang yang buat petition? Ada yang buat laporan? Tak ada tuan-tuan. Itu yang menyedihkan. Semua orang tahu. Saya nak beritahu tuan-tuan, Johor ni okey lagi. Sebab proses pembayaran ini, kalau macam tuan-tuan kat Pagut, tuan-tuan tahulah, memang Muhyiddin ni busuk-busuk pun 500, 1,000 satu rumah. Kita tahu benda ni berlaku. Hamzah Zainuddin kat Larut pun tahu. Terengganu ni saudara saya nak beritahu, punya dahsyat dia. Bukan setakat dia bayar pergi rumah-rumah ni, dia panggil orang kat pejabat daerah ambil duit. Dana bakti remaja, apa ni, secara terang-terang. Dana bakti remaja contohnya 3 tahun sudah tak ada pun. Zaman BN dulu memang kita bagi. Tetapi dia orang ni 3 tahun dia orang tak bagi apa pun. Tiba-tiba dekat pilihan raya, time pilihan raya ni, beberapa hari nak pilihan raya, semua orang beratur kat pejabat daerah ambil duit. Ini belum lagi campur yang wallahi saya undi PAS, tak campur lagi. Yang ambil duit dekat pejabat daerah ni ada yang sampai RM600. Lepas tu bila pergi ambil duit kat pejabat daerah, dapat lagi sampai surat wakil rakyat bagi RM300. Calon-calon pilihan raya bagi RM300. Tegang tuan-tuan. Saudara, bila mereka nak menang pilihan raya tuan-tuan, mereka belanja berbilion ringgit. Saudara, saya cakap terus terang, UMNO dulu BN nak menang pilihan raya ni, kita belanja 2.2 bilion untuk semua 222 kawasan parlimen, termasuk semua sekali. Ni Dato' Najib memang kena cari, semua sekali. Cuma lepas Dato' Najib tak ada ni, memang kita pun tak ada duit tuan-tuan. Dulu kita ada Pak Arab yang membantu kita. Memang kita ada masalah kewangan yang teruk. Itu sebab saya rasa, saya tak tahulah dekat Pagoh ni macam mana. Itu sebab terpaksa panggil calon import, sebab nak lawan dengan orang yang betul-betul memang manusia korup tuan-tuan. Muhyiddin ni dia sanggup lockdownkan satu negara ni saudara, semata-mata tuan-tuan untuk kekalkan jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Bukan itu saja, bukan hanya untuk kekalkan jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Dalam tempoh darurat itu tuan-tuan, dia telah meluluskan 600 bilion perbelanjaan tanpa dibawa ke parlimen. Dan daripada siasatan pihak SPRM, daripada 600 bilion ini 92.5 bilion duit kerajaan. Yang lain tu bukan maknanya dia tak dapat apa-apa. Yang lain tu ada guna duit KWSP, ada duit guna duit PMB dan sebagainya. Tuan-tuan ini kita kena faham. Dan baru-baru ini bila ditahan Adam Radlan mengesahkan tuan-tuan saudara, 3 hingga 5% dialah tukang koleknya. Tapi kolek untuk siapa? Kolek untuk Tan Sri Muhyiddin, kolek untuk anak dia, menantu dia. Dan duit ini sebahagiannya saudara masuk terus ke dalam akaun parti. Orang kat bawah ni, saya tahu tuan-tuan ketika PKP tu ramai yang setengah mati. Betul tak betul? Siapa yang essential services bolehlah pergi kerja. Tapi ramai yang bukan essential services. Dia ingat bagi RM600 dia lockdown kita dekat 18 bulan. Nak mentekan darah apa tuan-tuan? Orang yang ada simpanan habis licin simpanan. Betul tak betul? Orang yang ada modal sikit buat pasar malam, bila dah tutup sektor ekonomi, modal tu habis buat makan. Nak buat berniaga balik, terpaksa keluarkan duit KWSP. Dapat duit KWSP, dah mula berniaga beberapa hari, lockdown balik. Buka tutup. Last kali tuan-tuan, duit KWSP habis, pergi cari along juga. Yang mana tak tahan cari along ni tuan-tuan, ada along ni okey juga, boleh maaf lagi sebab dia tahu satu dunia, satu Malaysia dia lockdown. Tapi yang jenis yang tak boleh tahan, kalau setakat simbah cat kat rumah okey lagi. Bila ugut keluarga dan sebagainya tuan-tuan, ada yang tak boleh tahan pressure, tak tahan tension, maka akhirnya mengambil pendekatan bunuh diri. Saya cakap terus terang, tak adalah tuan-tuan sebegitu ramai orang yang bunuh diri selain daripada zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin. Itu sebab perjuangan tuan-tuan ni menentang Tan Sri Muhyiddin di Pagoh ni boleh dikatakan satu jihad. Kerana apa yang dia bawa kerosakan pada negara ini saudara amat dahsyat sekali.
Tapi malangnya tuan-tuan, dengan projek yang dia luluskan secara direct nego sepanjang tempoh darurat ini, dia ada kekuatan kewangan. Sampaikan lebay yang lilit dia banyak kali pun tuan-tuan gugur. Gugur. Lebay lebih memilih untuk bersama dengan Tan Sri Muhyiddin berbanding nak bersama dengan kita tuan-tuan. Memang betul lah, terbukti akhirnya mereka boleh dapat sampai 74. Tapi saya terus terang, saya cakap saya sedih kerana saya tak sangka orang Melayu walaupun dah teruk kena dengan Muhyiddin, kena lockdown, tapi bila dapat duit boleh kabur mata tuan-tuan. Sedih. Kita tak, saya pun turun sekejap ceramah dekat Bukit Serapang, Fekra, Bukit Kepong. Saya cakap duit ni dapat ambil, tapi undi jangan bagi, undi terus kekal dengan BN. Betul lah? Dalam dewan ni saya tahu semua bagi. Yang tak ada dalam dewan ni masalahnya tuan-tuan. Patutnya ambil duit, tapi undi pilihlah yang betul. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan dia ambil duit. Ada macam kat Terengganu ni dia beritahu. Dia kata kita pun memang nak pergi ambil duit je, Datuk. Tapi sampai sana dia suruh kita sumpah, wallahi saya undi PAS. Habis saya nak buat macam mana? Ada yang terpaksa undi PAS, anak orang UMNO, budak muda ni tuan-tuan. Tetapi ada yang kata akhirnya kita buat keputusan, kita tak pergi keluar mengundi. Itu sebabnya tuan-tuan, orang Melayu yang keluar mengundi dalam pilihan raya umum yang lepas lebih kurang 62%. Orang Cina yang keluar mengundi dekat 98% tuan-tuan. Macam mana tak bungkus UMNO macam tu? Saudara, itu sebablah dalam pemilihan kali ni tuan-tuan, duit akan sampai. Saya nak pesan lagi sekali, kalau dulu orang muda lupa, kali ni tuan-tuan, kalau duit sampai ambil. Tetapi bila nak pilih pemimpin tuan-tuan, pastikan bila kita kalah ke, kita menang ke, orang ni tetap bersama dengan kita. Dan kita kena pastikan, kalau dulu pemimpin kita tak pernah diuji. Lepas kita kalah pilihan raya 2018, baru kita tahu ada pemimpin kita kena sergah dengan SPRM, dah takut. Ada pemimpin kita kena sergah dengan polis, dah takut. Ada pemimpin kita baru dapat tax declaration, voluntary tax declaration, baru hantar borang suruh declare betul-betul dia punya cukai pendapatan, dah menggigil pun ada. Jadi tuan-tuan, 4 tahun lebih sebelum pemilihan yang akan dibuat, tuan-tuan dah kenal yang mana kaca, mana pemata. Betul tak betul? Tolonglah. Kita dah 2 kali ditolak oleh rakyat ni tuan-tuan. Jadi jangan biarkan. Nak cantik lagi, kalau ada orang buat macam tu, ambil gambar. Duit dia ambil. Duit dia ambil. Tapi ambil gambar. Kemudian lapor ke jawatan kuasa disiplin. Kita ajar orang macam ni tuan-tuan. Jangan biarkan mereka ni, kita dah 2 kali kalah kerana rakyat tegur kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam dewan ni. Kemana pergi anak-anak muda kita? Ini kita kena fikir. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita nak tengok masa depan kita cerah, ianya bergantung kepada anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita ni saudara, saya cakap terus terang, mereka dah beri isyarat, mereka dah mula tak boleh terima UMNO. Itu sebab sebelum kita makin lama makin jauh dengan orang-orang muda ni tuan-tuan, kita kena buat sesuatu. Dan untuk buat sesuatu ni, parti kena tegakkan disiplin parti. Macam tadi Tuan Haji Ismail terangkan, kita ambil tindakan disiplin ni bukan kita ambil tindakan disiplin terlalu drastik tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya pun kena tindakan disiplin bukan sekali. Saya masih ingat masa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat dulu, Tun Dr. Mahathir berucap di Dewan Merdeka pada 8 September 1998, 6 hari lepas dia pecat Anwar Ibrahim. Dia berucap kat bawah tu, saya duduk di belakang. Tak tahu lah Haji Mai ada tak ada. Dia cakap Anwar sudah jumpa saya dan dia mengaku dia ada buat. Saya tahulah
Mana Anwar nak mengaku dia ada buat kan? Jadi saya bangun, saya cakap pembohong. Hanya kerana satu perkataan tuan-tuan, saya dipecat daripada UMNO, tak pernah dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti, tak pernah dipanggil bela diri, hanya kerana perkataan pembohong. Saudara, saya dipecat dengan syarat 3 tahun tak boleh mengayu. Cukup genap 3 tahun tuan-tuan, saya dah berada di penjara Kemunting ketika itu. Zaman Mahathir ni tuan-tuan, saya kena lock up 11 kali, 8 kali zaman dia ketika dia masih hidup kan? 3 kali masa zaman Saka dia masih hidup. ISA ni tuan-tuan 2 kali. Kali pertama 1998, Datuk Zahid keluar, saya masuk. Gila-gila. Saya kena 2 bulan masa tu. Tapi 2001 sampai 2003 2 tahun 2 bulan tuan-tuan. Saudara, macam-macam kita lalui. Tetapi tuan-tuan, saudara, bila saya berada dalam PKR pun, saya nak beritahu juga, bila saya tegur ketua pemuda PKR, orang derma duit. Orang derma duit tuan-tuan. Dia buat banglo. Kita sama-sama duduk dalam penjara. Saudara, sama-sama duduk dalam penjara. Bila orang dalam penjara 2 tahun tak kerja, kereta kena tarik, rumah kena pindah rumah lebih kecil, ada yang sewa, bini pun hilang pun ada tuan-tuan. Ada nak beritahu ni. Ramai orang tak tahulah. Saya cakap terus terang, saya hilang keluarga saya dalam penjara. Saya nak beritahu tuan-tuan, macam-macam kita lalui. Tetapi ni, bini dia datang setiap minggu, bini dia datang beritahu tiles dah pasang. Buat banglo daripada dalam penjara, buat banglo. Kata sebentar cerita pasal rasuah, salah guna kuasa, good governance. Tapi dalam penjara ni, bini dia datang, semua dah pasang, atap dah pasang, mozaik sana, mozaik sini dah pasang. Kita pun pening. Dah keluar penjara, buat perangai yang sama. Bila kita tegur, saya dipecat. Pada ketika itu tuan-tuan, Majlis Kerja Tertinggi MPT PKR, dia memutuskan supaya saya digantung saja. Tetapi masa tu Ezam Makno dan Azmin Ali kata, kalau Lokman tak dipecat, kita 2 orang keluar parti. Last kali tuan-tuan, parti pecat saya. Bila pecat saya, last kali Ezam Makno keluar parti, Azmin Ali pun keluar parti. Padan muka. Sama juga dalam UMNO. Saya tak pernah tinggalkan keadilan, saya juga tak pernah tinggalkan UMNO. Saya dipecat daripada UMNO. Tetapi tuan-tuan, orang yang pecat saya, Tuan Dr. Mahathir, 2 kali tinggalkan UMNO. Betul tak betul? Ada orang nak nafikan? Saya ingat lepas tu, bila dah saya pernah berada dua-dua tu, sudah pastilah saya tahu yang mana parti lebih baik tuan-tuan. Maka saya kembali bersama dengan UMNO. Bila saya kembali bersama dengan UMNO, saudara, kita ingat dah habis lah tu, tak kenalah pecat lagi. Tiba-tiba tuan-tuan, tahun 2020, parti saya ni nak kerjasama dengan Mahathir. Tuan-tuan, saya lawan Mahathir. Dia semenjak umur saya 25 tahun, saya dah masuk penjara lah. Semenjak saya tak berkenan dengan Mahathir ni, bila tuan-tuan? Bila dia kata zaman Rasulullah ni tak bersyukur janggut ni, kerana masa tu tak ada pisau jilid. Tu dah mula saya menyampah dengan dia ni. Kau tak nak bela janggut, kau punya pasal. Cuba tengok Haji tu, molek je janggut dia, nampak macam Anak Ibrahim pun ada. Tuan-tuan, ini sunnah, betul tak? Janganlah hina Rasulullah. Kemudian orang tegur bini dia tak pakai tudung. Tuan-tuan, kalau bini dia tak nak pakai tudung, itu dia punya pasal. Tetapi tuan-tuan, masa ucapan penggulungan tahun 1997, tak silap saya, dia kata zaman Rasulullah orang wanita pakai hijab, sebab mereka takut pasir masuk dalam. Tuan-tuan, kalaulah bini tak nak pakai tutup aurat, itu kau punya pasal. Tetapi sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO, dia tak boleh keluar ayat macam tu. Betul tak betul? Itu sebabnya saudara, saya memang tak gemar dengan Tuan Dr. Mahathir. Tapi bapa saya, Tuan Haji Adam Haji Ali, orang lama mungkin dia boleh ingat,
Ketua Perangan UMNO bahagian Keluang dulu. Dia orang Paklah. Dia orang Paklah. Tapi tuan-tuan, bila hari Anwar dipecat, kebetulan saya sebagai pengurus program projek Tunas Bistari Pemuda UMNO Malaysia. So Saifuddin masa tu ialah Setiausaha Pemuda. Saifuddin kata masa hari 2 September kena pecat tu, dia kata semua kaki tangan ibu pejabat pergi rumah Anwar. Masa itulah baru first time saya pergi rumah Anwar. Dan masa itulah tuan-tuan, kita akhirnya bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehinggalah saya dipecat. Termenung saya tuan-tuan bila saya kena pecat ni. Sebab kita cukup sayang parti kita ni. Tiba-tiba kerana kita cakap Mahathir pembohong, kita kena pecat. 2020 saya membantah. Saya cakap mula-mula saya cakap saya ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO tuan-tuan. Mula-mula nak tegur ni saya cakap dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, dalam grup. Sebelum mesyuarat kita akan berbincang dalam grup WhatsApp kita. Saya beritahu, kalau kita kerjasama dengan Mahathir ni, jahanam kita. Mahathir ni nak telan kita. Mahathir pernah arahkan Presiden Parti supaya bubarkan parti. Tetapi Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala sayangkan kita. Kita tak jadi kerjasama dengan Mahathir kerana Mahathir menipu. Mula-mula Mahathir merancang tarik UMNO, tarik PAS ni nak buat kerajaan Bumiputera. Kononnya dia tak nak DAP. Tetapi bila kita punya MP sampai di Istana Negara, baru tahu rupa-rupanya mereka ni tuan-tuan nak buat kerajaan unity government, kerajaan perpaduan ni, di mana dalam tu ada PAS, ada UMNO, ada DAP. Dan masa tu tuan-tuan, barulah UMNO dan PAS tarik handbrake. Lepas tu baru jadi langkah Sheraton tuan-tuan. Jadi saya tentang tu, disebabkan penentangan saya tuan-tuan, saya juga dipecat. Kalau nak ekorkan kebenaran, saya rasa tindakan saya benar. Saya kata, kalau kerjasama dengan Mahathir, UMNO akan hancur. Memang hancur pun tuan-tuan. Punca hancur ni, saudara, kita tengok pilihan raya, 7 pilihan raya kita menang dengan cemerlang. Betul tak betul? Sebab kita bersama dengan PAS saja. Kita tak bersama dengan PPBM. Bila kita jahanam tuan-tuan? Bila kita bersama dengan PPBM. Walaupun kita tak bekerjasama dengan Mahathir, kita baru bekerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin, itu pun dah cukup merosakkan kita tuan-tuan. Tetapi saya terima saya dipecat. Sebab apa? Sebab bila saya cakap baik-baik dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, dalam grup Majlis Kerja Tertinggi, tak jalan. Semua orang dah nak kembali ke dalam kerajaan balik. Kita suruh jadi pembangkang, kita suruh lawan. Tapi disebabkan saya bawa benda tu di dalam media sosial. Ini macam apa yang Syahril Hamdan buat, macam apa yang Khairy Jamaluddin buat. Dia bertanding macam saya ni, kurang-kurang saya tak belasah parti ni. Saya cuma belasah orang yang nak kerjasama dengan Mahathir. Tetapi Khairy Jamaluddin tuan-tuan, 5 hari saya nak beritahu ramai orang Cina dah mula nak kembali pada kita pada ketika tu. Tetapi bila Khairy Jamaluddin dalam ucapan-ucapan dia yang disebar seluruh pelosok tanah air, dia kata UMNO dah sesat, UMNO parti sakit tuan-tuan. Kawan-kawan yang bertanding pada pilihan raya beritahu 5 hari terakhir itu berubah. Orang yang mula nak kembali bersama Barisan Nasional, akhirnya tuan-tuan ramai yang menolak. Itu sebab ramai orang marah dengan Khairy Jamaluddin. Dan ramai orang marah dengan Presiden UMNO kerana tak ambil tindakan. Saya nak beritahu tuan-tuan, Datuk Hisham digantung. Hari ini masih ada orang maki Presiden. Kenapa tak pecah? Kita di Johor ramai yang sayang dengan Datuk Hisham. Sebab dia cucu Datuk On. Datuk On pengasas Parti UMNO. Lepas tu bapak dia Husin On juga orang Johor. Betul tak? Memanglah dari segi hormat orang Johor ni kepada keturunan Datuk On ni memang tinggi. Apatah lagi Menteri Besar hari ni juga keturunan Datuk On. Memang masalah. Tetapi saya nak beritahu di luar sana,
Saudara, orang kecam presiden, orang kata presiden lembik, orang kata presiden tidak tegas dan macam-macam. Saya lebih sedih bila Hasni baru ni buat kenyataan. Tadi Datuk Mail ada sebut sikit. Saya nak beritahu tuan-tuan lah. Dia kata Datuk Zahid bully dia. Dia kata UMNO Malaysia bully dia. Masa bila UMNO Malaysia bully dia, tuan-tuan? Saya nak beritahu lah. Saya mangsa bully Hasni. Kenapa saya kata saya mangsa bully Hasni? Presiden dah panggil saya, suruh saya bertanding don pahit raja. Tuan-tuan, dah panggil saya. Dia kata ambil dulu don ni. Parlimen belum tahu lagi. Masa tu kan bulan 12 tahun 2021. Dia kata parlimen belum tahu lagi bila ni. You ambil dulu. Saya pun buat kerja, tuan-tuan. Lagi 2 hari nak pilihan raya, tuan-tuan, Presiden panggil. Dia kata, Lokman, 2 kali saya bawa nama you, Hasni tolak. Jadi you tolonglah cari Hasni ni. Ada 2 hari. Masa tu hari Jumaat, kan? Hari Senin dia nak umum. Saya cakap, Datuk Presiden UMNO. Kalau Datuk keluar watika letak nama saya, dia boleh cakap apa? Dia ketua perhubungan dia. Kalau Datuk Zahid ni seorang autokratik, tuan-tuan. Kalau dia ni seorang yang autokratik, seorang pendendam, seorang kuku besi, tuan-tuan rasalah, tuan-tuan, dia nak dengar ke cakap Hasni ni? Dia mesti pilih orang dia, betul tak? Dia mesti pilih orang yang boleh pertahankan dia, betul tak tu? Tuan-tuan, dia suruh saya menghadap Hasni. Hasni tahulah saya WhatsApp dah tak balas masa tu. Sebab dia pun tahu juga, kan? Masa tu dah ada hura-hura nama-nama orang yang nak gantikan dia. Dia ingat dengan memotong saya, YB on, Datuk on. Kalau tak kerana Datuk T tu ada beberapa benda, saya tak boleh sebut lah, ada beberapa isu, kalau tak kerana itu, On Hafiz pun dah kena pancung juga dengan Hasni, tuan-tuan. Saudara, itu sebab ini ramai orang tak tahu, tuan-tuan. Dan saya pun cakap terus terang, saya kenal Hasni ni pun 10 tahun, sama juga dengan Haji Maeh. Kita pun tahu dia memang orang Isyamuddin, dan dia pun antara orang yang jadi kepala ketua-ketua bahagian yang pro Ismail Sabri. Betul tak? Tapi Presiden masih lagi cakap ini orang saya, ini kita percaya dengan dia. Tapi Haji Maeh kalau duduk dengan dia lagi banyak benda dia nak cerita tu. Tapi sebab tadi dia tapis-tapis, sebenarnya dia lagi tahu. Sebab dia pun bersama dengan kawan-kawan yang rapat dengan Datuk Isham. Tuan-tuan, saya nak beritahu dengan saudara, Presiden beria-ria bersungguh-sungguh nakkan Hasni jadi menteri besar ni. Setiap kali dia pergi zon-zon, dia sebut Hasni lah bakal menteri besar saya, menteri besar kita. Kalau kita menang, Hasni akan dicalonkan sebagai menteri besar. Betul tak tu? Mana-mana dia pergi, setiap zon. Sampaikan dah menang, tuan-tuan. Ini yang menyebabkan tuanku murka, tuan-tuan. Kenyataan Datuk Zahid, dia kata kita hanya akan mencalonkan Datuk Hasni seorang sebagai calon menteri besar. Tuan-tuan, ramai orang tak tahu betapa setia kawannya Datuk Zahid, walaupun dia tak tahu Hasni ni dengan Isyamuddin, bukan dengan dia. Tapi hari ni dia kata Datuk Zahid bully dia. Bully tang mana, tuan-tuan? Saya cakap terus terang lah, saya tak dapat maklumat. Sebab saya nak kena cakap lah, Tuanku Sultan Johor ni seorang yang budi pekerti dia mulia, tuan-tuan. Dia tak beritahu kenapa dia tak nak Hasni. Dia tak beritahu, tuan-tuan. Sebab mungkin dia nak jaga aib seseorang tu. Ini hebatnya tuanku kita ni, tuan-tuan. Tapi saya dapat maklumat juga akhirnya. Saudara, antara sebabnya, tuan-tuan, 3 hari banjir kat Johor. Ingat lagi tak, tuan-tuan? 3 hari dia berada di Singapura. Dengan siapa? Saya tak boleh beritahu.
cukuplah, memadailah. Memadailah dengan siapa? Saya tak payah beritahu. 3 hari Pak Haji tak balik. Macam mana orang tua tu tak murka? Lepas tu ada benda lain, yang dia ambil, dia tak pulang. Saudara, tapi Datuk Zahid, saya nak beritahu tuan-tuan, sampaikan tuanku murka bila mana Datuk Zahid kata order barang lain, dapat barang lain. Ingat tak? Masa Pimpinan Agung macam tu lagi. Dah buat keputusan, dah lantik menteri besar pun, Datuk Zahid masih bersama dengan Hasni. Last kali apa Hasni buat, tuan-tuan? Dia membantu Datuk Hisham untuk mendapatkan 10 orang yang memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tahu dia dulu jentera Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi yang mempengaruhi dia, termasuklah orang yang kata orang tu membisikkan di telinga Datuk Hisham supaya Datuk Hisham lawan timbalan Presiden UMNO apa semua ni, saudara. Hasni lah. Kau tak percaya, tanya dengan yang kat depan ni, dia orang lagi tahu, tuan-tuan. Ini realiti. Saya nak beritahu tuan-tuan, bertanding kita tak ada masalah, boleh bertanding. Dalam sejarah UMNO ni baru 4 kali je presiden dipertandingkan. Dan kali terakhir presiden dipertandingkan ketika Datuk Zahid bertanding presiden. Betul tak? Dulu nak bertanding presiden UMNO kena ada sistem kota, ada cukup kota, cukup pencalonan baru boleh bertanding. Tuan-tuan, Datuk Najib dah hapuskan benda ni semua. Datuk Zahid membuka pintu, walaupun kita kalah tuan-tuan, tapi Datuk Zahid buka pintu dengan seluas-luasnya untuk pertandingan diadakan. Dia tak ada takut. Dia tak takut, tuan-tuan. Saya secara peribadi, bila orang tanya saya, pertandingan ni perlu diadakan, saya cakap pertandingan perlu diadakan. Jawatan Presiden Timbalan perlu dipertandingkan. Apatah lagi bila orang pertikaikan, kata ada orang tak suka Datuk Zahid dan sebagainya. Kita tak nafikan. Bila orang, tuan-tuan, dalam otak dia fikir siapa didakwa di mahkamah bersalah. Saya lain. Otak saya tak sama dengan otak orang lain. Sebab saya tahu siapa awal-awal pergi jumpa Tuan Naim. Saya tahu orang ini sampai sekarang tak kena dakwa. Dia ada kes, tak kena dakwa. Dia kerjasama dengan Mahathir. Ada orang dia nak selamatkan daripada kes helikopter, selamatkan daripada kes Linas, Mindat. Dia memang patut kena dakwa, tapi tak kena dakwa sebab dia membantu bawa orang kita pindah pergi ke Bersatu. Saudara, itu sebab dalam otak saya dengan otak setengah-setengah orang lain tak sama. Saya yakin bahawa hanya orang yang tak nak tunduk dengan Mahathir, tak nak tunduk dengan Muhyiddin yang akan diheret ke mahkamah. Betul tak betul, tuan-tuan? Orang yang bekerjasama dengan musuh kita, dia tak diheret ke mahkamah. Jadi tuan-tuan, kita tahu Datuk Zahid ni bukan orang terbaik. Kita faham. Tapi saya nak tanya, kalau kita tak bawa Datuk Zahid ni sebagai presiden, saudara, siapa orang yang tuan-tuan rasa betul-betul bersih, betul-betul boleh jaga parti kita? Ada nampak? Saya tak boleh jawab kalau ada orang kata nama si Polan bin si Polan. Sebab kalau saya jawab, tuan-tuan, saya nak beritahu lidah saya ni lebih berbisa daripada pedang. Saya nak beritahu tuan-tuan, ada orang saya tegur. Tapi jangan ingat orang yang saya tak tegur tu, tuan-tuan, dia bersih. Ini saya nak bagi faham. Kena faham dalam-dalam ayat saya ni. Tuan-tuan tengok, saya pernah tegur Khairi Jamaluddin, saya pernah tegur Hishamuddin Tun Husin, saya pernah tegur Datuk Zahid pun saya pernah tegur. Sampai saya dipecat. Bila dia nak bersama dengan Mahathir, saya tegur. Bila dia nak lawan Muhyiddin, saya sokong kan. Dia nak kembali betulkan alignment parti, lawan Muhyiddin, lawan Bersatu, saya sokong dia balik. Tuan-tuan, kenapa ada setengah orang saya tak tegur? Dan kenapa saya pertahankan Datuk Zahid habis-habisan? Sebabnya tuan-tuan, kalau saya tegur semua orang, tuan-tuan, last kali orang tengok parti kita ni habis dah, semua tak boleh pakai, siapa yang kita nak pakai?
Itu sebab walaupun orang kata mulut saya ni kadang-kadang macam longkang, tuan-tuan, saya tahu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, banyak rahsia yang saya masih simpan, kan? Sebab saya tak nak parti kita ni ditolak sepenuhnya. Kita kena pasti kita ni mesti ada harapan untuk pulih. Saya nak beritahu tuan-tuan, satu-satunya cara nak tumbangkan kerajaan perpaduan ini ialah dengan menukar presiden parti kita. Sebab apa? Sebab presiden parti ialah pengurusi Barisan Nasional. Sebelum seseorang itu mengambil watikah, Datuk Zahid dah minta seorang demi seorang tanda tangan aku janji. Di dalam aku janji itu, tuan-tuan, setiap calon pilihan raya memberikan persetujuan untuk memberi kuasa kepada presiden memilih siapa menjadi Perdana Menteri. Presiden ada kuasa, ketua parti, ketua BN ada kuasa memilih siapa Perdana Menteri, berunding dan membuat keputusan. Dan pengurusi Barisan Nasional juga telah diberikan mandat oleh setiap calon untuk memilih dengan parti mana kita perlu membentuk kerajaan. Kalau kita tak boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Datuk Hisham tahu benda ni. Dan dalam perjanjian itu juga mereka telah mengatakan bahawa mereka tidak pernah memberikan SD ataupun aku janji kepada orang lain, dan mereka berjanji tidak akan memberikan SD kepada orang lain selepas pilihan raya. Kalau diberikan SD kepada orang lain selepas pilihan raya, Susah Agung Barisan Nasional hanya perlu menghantar notis kepada Speaker Dewan Rakyat mengumumkan kursi itu kosong. Saya beritahu tuan-tuan, Datuk Hisham digantung je. Kalau dia masih lagi dengan parti, dia tunjuk tak setia dia dengan parti, dia insaf sebelum ni dia pernah berbuat khianat kepada kita, mungkin dia punya nasib macam saya. Saya dipecat lepas 19 bulan, saya diterima balik. Betul tak betul, tuan-tuan? Tuan-tuan, tapi kalau parti nak bunuh dia, senang je, tuan-tuan. Dia dah langgar tak? Dia dah langgar tak? Aku janji yang dia tanda tangan ni, Datuk Hisham dah langgar belum? Sudah. Hasni Muhammad dah langgar belum? Sudah. Semua orang yang 10 ni, tuan-tuan, kita boleh kosongkan kursi dia bila-bila masa. Saya nak beritahu, ada orang kata, oh, sebab apa Ismail Sabri tak kena? Sebab apa dia orang ni semua? Ismail Sabri tak sign ni, tuan-tuan. Ismail Sabri tak sign surat ni. Tak ada. Ini nak kena faham. Yang bagi SD kepada Tan Sri Muhyiddin ni, Datuk Seri Ismail Sabri tak sign. Tapi kalau parti ni nak fikirkanlah, daripada dapat kat orang yang kiblat dia Muhyiddin Yassin, kita hantar satu surat kepada speaker, 10 orang ini secara automatik telah langgar aku janji. Sebab bila Datuk Seri Azali nak buat aku janji ni, dia refer dengan Jabatan Peguam Negara, dia refer dengan Hakim, bekas Ketua Hakim Negara Tun Raus, tuan-tuan. Jadi memang very binding. Apatah lagi sudah ada akta anti lompat parti. Bila ada personal SD pada sesiapa saja, 10 kursi ni boleh kosong. Tapi macam saya cakap lah, orang kata Datuk Zahid kuku besi. Sebenarnya bagi saya dia terlalu pemaaf, tuan-tuan. Kalau ikut saya, tuan-tuan, saya kosongkan, bertanding. Yang pasti kalau misalnya bila bagi je dokumen ni kepada speaker, kursi itu kosong, Datuk Hisham tak boleh bertanding, Hasni tak boleh bertanding, sebab dia langgar aku janji ni, tuan-tuan. Orang yang kursinya dikosongkan sama macam si Baraj, ingat lagi tak? Dia bagi duit dekat pengundi luar minta, dia bagi duit kat seorang je, dia hilang kursi Cameron Highland, yang menyebabkan kita kena buat pilihan raya kecil. Hanya bagi duit dekat satu orang je, boleh hilang kursi. Cuba tuan-tuan bayangkan,
Kalau tuan-tuan yang tahu tentang Muhyiddin bagi duit kat pagar tu, semua buat laporan. Yang sedihnya, walaupun beratus ribu orang dirasuah, disogok oleh PAS dan PN di Terengganu, tuan-tuan, hanya 20 orang sanggup jadi saksi. 20 orang je. Dan daripada 8 kursi parlimen, hanya 3 je, tuan-tuan. 3 je. Itu sebab saya nak beritahu saudara, kalau kita biarkan pertandingan presiden berlaku, kalau pilihan raya dia boleh berbelanja berbilion, tuan-tuan. Kita UMNO ni ada 191 bahagian saja. Kalau bagi ketua bahagian seorang sejuta, baru 191 juta. Ketua bahagian memang boleh kaya. Kalau separuh dia bagi kat tuan-tuan, cuba bayangkan betapa rosaknya parti kita. Tapi kalaulah dengan kuasa yang ada, saya nak beritahu tuan-tuan, kuasa yang ada pada Datuk Zahid ini, dia boleh berikan sokongan pada Anwar Ibrahim. Kalau dia jatuh sebagai presiden, kuasa ni ada di tangan presiden yang baru sehingga pilihan raya umum yang ke-16. Kerajaan boleh patah balik sini, boleh patah balik sini, boleh patah balik sini dengan kuasa presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional. Itu sebabnya Muhyiddin dah mula taja geng dalam UMNO ni, proksi dia, untuk bertanding jawatan presiden. Saya memang nak pertandingan diadakan sebab saya yakin Datuk Zahid memang boleh menang. Tetapi tuan-tuan, kita tak sangka orang Melayu boleh ubah keputusan bila dapat duit. Sehingga kan di Terengganu tu kita 8-0. Apatah lagi kalau benda tu berlaku di dalam UMNO. Ada jaminan tak orang UMNO ambil duit, dia tetap undi Datuk Zahid, dia tak undi proksi Muhyiddin Yassin? Ada jaminan? Tak ada. Itu sebab ada 140 bahagian, ketua-ketua bahagian dia buat usul supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, dan akhirnya menyebabkan ianya dimasukkan oleh jurucakap daripada Negeri Sembilan sebagai usul tambahan. Benda ni dipertikaikan, dibawa ke ROS, dan alhamdulillah tadi saya tengok Tok Mat Maslan sudah pun menghadap ROS, dan dia memberitahu bahawa ROS memaklumkan bahawa perjalanan Perhimpunan Agung UMNO yang lepas, usul itu tidak melanggar sebarang peraturan. Maknanya presiden dan timbalan kekal tidak dipertandingkan. Ini kena fahamlah tuan-tuan. Alhamdulillah, alhamdulillah saudara, kita selamat daripada politik uang ini, kan? Sebab bila politik uang ni berlaku ketika pemilihan presiden dan timbalan, kita tahu Muhyiddin ready nak pas. Tuan-tuan, yang melompat ni ditawarkan 5 juta ringgit, tuan-tuan. Ni mengikut salah satu kenyataan yang dikeluarkan. Seorang tu ditawarkan 5 juta ringgit. Itu baru MP, tuan-tuan. Nak dapat kerusi presiden UMNO, boleh tarik UMNO yang bersama Anwar ni pergi ke bersama Muhyiddin. Tuan-tuan bayangkan berapa yang Muhyiddin sanggup belanjakan. Lebih daripada tu, tuan-tuan. 20 ni kecil. Sebab 92.5 bilion. Kalau 10% 9 bilion. Kalau 5% lebih kurang 4.5 bilion. Kalau mengikut Adam Radlan, dia collect 3 hingga 5%. Maknanya dia orang ada duit banyak, tuan-tuan. Itu sebabnya bagi saya, bila parti, adakah ianya tak melalui proses demokrasi? Tak. Ianya telah melalui proses demokrasi. Sebab bila ianya dibawa dalam Perhimpunan Agung, walaupun MT pun tak pernah bawa benda ni, sebab memang presiden nak lawan. Presiden kita ni, dia gentleman, dia nak lawan. Tetapi bila dah dibawa dalam Perhimpunan Agung, lebih 90% bukan setakat angkat tangan, bangun berdiri. Betul tak betul? Yang membantah ni, tuan-tuan, sikit je. Saya rasa tak sampai 5%, tapi kita katalah 10%.
Mungkin ada 5 tu, sekejap nak bangun, sekejap tak bangun. Kan? Ada yang bantah, tapi dah hujung semua dah bangun. Last sekali dia pun bangun. Lepas tu keluar dia bising. Ini masalah juga. Kan? Jadi alhamdulillah kita selamat. Tetapi selamat itu belum berakhir, tuan-tuan. Ada orang kata, oh, Presiden dan Timbalan dah selamat. Saya cakap terus terang, belum selamat. Selepas ini usaha mereka ialah untuk memastikan jawatan naib presiden dan MKT Pune dikuasai oleh mereka. Sebab apa? Sebab kalau mereka boleh menguasai 2/3 majoriti di dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO, maknanya naib presiden mereka 3-3, geng-geng yang tabur duit ni menang. Kemudian MT pun rata-rata yang cai mereka ni semua menang. Maka mereka boleh buat undi tak percaya kepada Presiden Parti, dia buat undi tak percaya kepada Timbalan Presiden Parti. Dia boleh pecat dua-dua orang ni. Dan akhirnya mungkin naib presiden yang pertama akan menjawat jawatan presiden, pemangku presiden. Dan sebagai pemangku presiden, dia akan jadi pengurusi Barisan Nasional. Dia boleh tarik 30 orang ni, dia seorang tanda tangan, tak payah minta persetujuan. Sebab persetujuan tu dah ada awal dalam aku janji calon Barisan Nasional. Itu sebabnya, tuan-tuan, saya nak beritahu, kalau dapat duit dalam pemilihan yang akan datang ni, ambil. Tetapi bila undi tu, tuan-tuan, niatlah undi ini untuk masa depan parti kita. Jangan biarkan parti kita ditawan oleh musuh kita.